kita ni dah berumur dah. Ya kalau terasa sikit-sikit, buanglah perasaan tu. Ni kita ni makin tua makin bergaduh. Makin tua makin bergaduh kita dua. I bantu you masuk syurga, you bantu I masuk syurga. Kalau I silap, I minta maaf awal-awal, you maafkanlah. Kalau you silap, I maafkan you awal-awal, I redha dengan you. Awal-awal kita dua masuk syurga. Kalau you meninggal dulu pun jangan risau. I akan baca doa tiap-tiap malam, kubur you jadi kubur di taman-taman syurga. Kan kalau kita duk bincang tajuk ni kita dua dengan suami isteri ni, maksud dia indah hidup ni. Bukan setakat kita dua tahu. Anak cucu kita pastikan kita bersama-sama masuk syurga. Semoga kehidupan kita yang kita lalui seluruhnya setiap saat dan waktunya sentiasa dalam hidup bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sayanya, kalau solat dia ada waktu. Betul ya? Tidak ada setiap waktu solat. Walaupun ada perbahasan lain, tak apalah. Puasa ada waktu. Tahajud ada waktu. Dan apa sahaja pun ada waktu-waktu. Tapi bertauhid ni dia bukan waktu. Pagi bertauhid, tengah hari dah tak. Petang bertauhid balik, malam. Tidak, setiap saat dan waktu. Itu sentiasa dalam hidup bertauhid. Untuk pagi ni kita teruskan pada muka surat 35 ya. Yang paling bawah tu kan. Asas kedua. Baik. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan asas-asas dalam bab ketuhanan. Tu kalau masih ingat lagi. Asas dalam bicara kita berkait dengan bab ketuhanan. Ada 3 asas. Pertama, mengenal Allah. Dan pagi ni, yang kedua, mengesakan Allah. Dan ada satu lagi perbahasan, iaitu mentanzih ataupun mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca di sini dulu asas yang kedua, mengesakan Allah. Setelah kita mengenal Allah, tuntutan dalam masa yang sama ialah mengesakan Allah. Konsep asas dalam bab keesaan ini ialah tauhid adalah ataupun tauhid Allah ataupun kalau dia tulis cantiknya mentauhidkan Allah ialah meyakini bahawa Allah itu Maha Esa. Apa makna Maha Esa? Maha tunggal. Esa tu maknanya tunggal. Satu-satunya. Tidak ada dua. Tidak ada tiga. Ialah satu-satunya. Dan Allah menjadi tempat pergantungan. Ini ada 2 konsep kalau kita bicara tentang tauhid. Iaitu apa maksud mentauhidkan Allah? Meyakini Allah tu Tuhan yang Esa. Yang kedua, meyakini bahawa Allah adalah tempat bergantung. Tidak ada pergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tambah pemahamannya, surah yang mudah nak kita faham, ayatnya mudah, faham pun mudah, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Surah ini surah yang membicarakan tentang mengesakan Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwallah, dia adalah Allah. Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Selepas ayat tu, ayat apa? Allahus Samad. Kenapa dalam membicarakan dalam banyak-banyak perkara tentang tauhid kepada Allah, diletakkan Allahus Samad? Kerana salah satu daripada pengertian mengesakan Allah ialah kita menggantungkan seluruh diri kita, kehidupan kita, apa lagi, mati kita, susah kita, senang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam hati kita ni bergantung, berharap, sandaran kepada selain Allah. Termasuklah pada diri kita sendiri. Oleh kadang-kadang orang ni, saya memang tak harap kat orang. Saya memang tak bergantung pada orang. Saya memang tak apa-apa pada orang. Tapi saya boleh hidup dengan diri saya sendiri. Sudah. Betul ke boleh hidup dengan diri sendiri? Tak ada pun. Kita nak hidup pun, kita nak ada tu pun Allah yang adakan kita. Kita nak hidup tu pun Allah yang hidupkan kita. Masa hidup ni pun, harap kat apa? Harap makan ya. Kalau tak makan lama dah mati ya. Harapkan apa? Macam-macam kita ni. Jadi sebab tu jangan sampai kita mengatakan dengan sedar dan dengan yakin, saya boleh hidup dengan diri saya sendiri. Ini orang yang tak faham makna mengesakan Allah. Bahawa hidup dan mati ni mesti bergantung kepada Allah.
Allahus Samad. Dan seterusnya lah ayat tadi. Buat catatan di situnya untuk mudah faham apa maksud mengesahkan Allah, yakin betul-betul bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Allah selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itulah satu-satunya Tuhan. Selain itu bukan. Habis yang duk mengaku, yang duk mendakwa, itu sekadar pengakuan dan pendakwaan yang palsu. Bukan. Baik, hanya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Itu makna yang ketiga. Apa makna mengesahkan Allah? Hanya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Hanya dialah, terus muka surat 36. Hanya dialah sahaja Tuhan yang maha berkuasa dalam memberi pertolongan. Okay, tidak ada Tuhan lain kerana hanyalah Allah, dialah Tuhan yang maha berkuasa dalam memberi pertolongan kepada kita, membantu kita, menolong kita. Lepas tu kadang-kadang kita ni bila mana kita susah, kita berada dalam situasi apa sekalipun musibah, yang kita kena ingat yang pertama adalah Allah. Kerana tidak ada selain Allah yang mampu bantu kita. Kadang-kadang kita minta bantuan pada orang, dia pun tengah susah. Cuma dia tak cakap pada. Cuma kita minta bantuan dengan dia, sekadar mana yang boleh tolong, dia bantulah. Tapi dia sendiri pun sedang susah. Kita sepatutnya minta tolong dengan orang senang lah kan. Kau minta tolong dengan orang susah. Mana boleh minta tolong dengan orang susah? Dia pun dah susah. Kita nak pergi susahkan dia lagi. Tapi dah dia ni bagus. Orangnya kadang-kadang kan ada. Walaupun dia susah, okey tak apalah. Saya pun taklah senang sangat kata dia. Tapi bolehlah bantu. Sebenarnya yang mampu membantu dia dan kita adalah Allah. Tu kena yakin tau. Termasuk diri kita sendiri pun tak boleh nak bantu kita. Itulah kadang-kadang kita ni pergi minta bantuan orang. Kalau kita sendiri boleh bantu diri kita, boleh tolong diri kita, buat sendirilah. Kenapa nak pergi minta tolong dengan orang? Tapi bila mana kita minta tolong dengan orang, kadang-kadang orang tu sendiri pun minta tolong dengan orang lain. Boleh, insyaAllah, saya boleh tolong tuan. Nanti saya bagi tahu kat kawan saya. Dia kata dia boleh tolong kita, kemudian dia minta tolong kawan dia pula. Dari dia ni, tolong apa? Tolong tunjuk jalan lah. Maknanya dia tak boleh tolong juga. Akhir sekali kita kena letakkan keyakinan sepenuhnya hanya Allah saja boleh tolong kita. Memang betul, sampai satu masa Allah nak ajar kita. Sebab tu kadang-kadang Allah datangkan musibah demi musibah supaya kita faham akhirnya dan membuat pengakuan dengan sepenuh-sepenuhnya bahawa tiada yang boleh bantu kita hanyalah Allah. Allahu la ilaha illa hu. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, iaitu yang berhak disembah melainkan dia. Imam Al-Baqilani berkata dalam bukunya Al-Insaf, muka surat 22 hingga 23, tauhid kepada Allah itu adalah pengakuan, sebuah pengakuan bahawasanya Allah itu wujud secara pasti. Ini antara makna lain. Apa makna mentauhidkan Allah? Merasa sebuah pengakuan bahawa Allah itu maha wujud. Dan wujud Allah itu pasti ada. Mesti ada. Dialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, lagi satu-satunya. Ni nak tambah tak tahu dalam bahasa Melayu kita kan. Apa makna Esa? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu-satunya. Apa makna satu-satunya? Tidak berbilang-bilang. Apa lagi bahasa? Supaya dalam hati kita tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya. Dialah Tuhan yang Maha Tunggal. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain dia. Biasa, tiada Tuhan selain Allah. Kan? Tapi di sini, tiada Tuhan melainkan dia. Bimbang-bimbang ada manusia ni tercetus dalam hati dia, dalam pemikiran dia, Allah adalah Tuhan. Cuma dia tu pun Tuhan juga. Dia yang mana? Tak, dia tu pun Allah. Dan tiada Tuhan melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat tadi kita baca tadi kan. Satu lagi dalam Quran, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, surah Taha. Ada kadang-kadang Allah sebut tiada Tuhan melainkan aku. Sebab bimbang-bimbang ada orang ni, aku juga Tuhan. Ya. Siapa dia? Fir'aun. Ana, aku. Akhir sekali,
Bukan kamu, aku, kata Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Tapi kadang-kadang ada orang ni, dia tak kata dia Tuhan. Dia tak kata aku Tuhan. Dia kata engkau Tuhan. Akhir sekali Allah kata dalam Quran, La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Engkaulah Tuhan. Siapa dia? Allah. Bukan engkau Tuhan, engkau Tuhan. Sedap ada tunjuk kat orang Tuhan. Dah baca Yasin tu kan dulu kan. Dia dah mengatakan aku Tuhan. Kemudian pengikut dia kata, engkau memang Tuhan. Akhir sekali Allah sebut dalam Quran, engkau pun bukan Tuhan. Ya engkau Tuhan, Allah. Sebab tu kadang-kadang baca cuba perasan ayat Quran tu. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Jadi tak ada siapa pun boleh dakwa. Dan tak ada siapa pun boleh menunjukkan ini Tuhan, itu Tuhan, tak boleh. Kerana seluruhnya ini kembali kepada dia, iaitu Allah. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Selain dia bukan. Termasuklah dalam bab penyembahan. Bukan setakat sekadar pengakuan. Ada manusia mengaku Tuhan tu adalah Allah. Tapi selepas dalam bab lain, bab penyembahan, dia sembah selain Allah. Itu musyrik. Sebab tu ditambah pula di sini, tiada Tuhan melainkan dia, dia Tuhan yang Maha Tunggal, lagi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tiada yang menyerupuinya. Itu satu lagi. Apa makna mengesakan Allah? Membuat pengakuan bahawa tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau serupa, maknanya ada Tuhan satu lagi. Tak ada. Serupa tu pula dalam semuanya dan segala-galanya. Ada juga orang kata, memang Allah tu tak sama dengan makhluk. Tapi mungkin ada makhluk yang sama dengan Allah. Tak. Okeylah dia kata lagi. Bukan semua serupa, adalah sudut-sudut yang serupa. Tak juga. Ya. Orang ni memang, orang ni idea apa dia? Idea iblis ke apa? Tu ya Ahmad 100 tu. Allah ada 99 nama, dia yang ke 100. Dah Allah tu 99, mesti 100. Dia yang ke 100. Oh la haula wala quwata illa billah. Maknanya idea sesak ni dari satu sudut bagus juga tak? Ya ke bagus? Bukan bagus. Apa ni? Adalah idea sesak ni. Ada otak jugalah dia fikir nak jadi sesat. Idea dia tu. Tu macam dulu kan, dia nak kata di tempat dia tu, di besut tu. Tu antara syurga. Kemudian dia buat akuarium kan. Kemudian letak orang perempuan dalam akuarium tu. Pengikut dia lalu. Itulah bidadari duduk dalam akuarium. Pada idea tu. Daripada mana memang iblis lah. Iblis yang memasukkan idea-idea yang kadang-kadang idea tu taklah cerdik sangat. Tapi orang tak tahulah orang boleh ikut. Wal-iyazubillah. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Kalau Allah tak lindungi kita, anak isteri kita tak bantu kita, tak mengawal diri kita, tak tahulah kita mungkin jadi macam dia juga. Baik, dan yang terakhir ayat tersebut, dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lagi sekali ditekankan. Ya, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya Allah tu memang berhak, mesti kita menyembahnya, dan tidak boleh sama sekali menyembah selain Allah. Okey, selesai. Baik, apa yang kita bahas tadi? Tolong buat catatan sikit di bawah tu, ataupun daripada awal tadi. Apa yang kita bahaskan, walaupun ringkas, mungkin ada 2 perenggan sahaja perbahasan kita di situ. Itu namanya Tauhid Nazari. Perbahasan Tauhid secara teori. Dari sudut mengesakan Allah. Ingat lagi tak saya sebut buku kita ni? Buku yang kita baca ni, perbahasan ada 2 sudut. Sudut pertama, sudut teori. Apa makna teori? Memahamkan akal kita agar tidak tersalah faham tentang mengesakan Allah. Jadi akal ni mesti meyakini dan memahami bahawa dialah Tuhan. Allah lah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kita duk bahas tadi, saya tak nak ulang lagi sekali. Okey, baik. Perbahasan kedua, Tauhid itu sebenarnya bukan di akal. Akal untuk memahami konsep Tauhid. Tauhid itu di hati. Maka sebab tu perbahasan bawah tu, Tauhid amali. Apa makna Tauhid amali? Secara praktikal.
amali. Boleh insya-Allah ya? Baik. Jadi tauhid menurut ahlullah ataupun disebut ahlillah, orang-orang yang sudah sampai kepada satu maqam yang digelar ahlullah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar mengenal. Ingat lagi tak? Mengenal tu ada berapa tahap yang kita belajar sebelum ni? Ataupun mengenal tu ada berapa pembahagian sebelum ni? Tak ingatlah tu ya? Ada 4. 4. Tengok balik tajuk bab mengenal tu. Tengok kat rumah je lah ya. Jangan tengok sekarang. Tadi sekarang nak tengok yang ni pula muka surat 36. Okeylah, baik. Ada 4 tauhid. Pertama, 4 tauhid pula. Ada 4 mengenal Allah. Yang pertama apa tu? Al-ma'rifah al-hakikiyah. Mengenal dengan sebenar-benarnya mengenal. Iaitu hanya Allah yang sebenar-benar mengenal Allah. Yang kedua, al-ma'rifah al-ainiyah. Itu. Al-ainiyah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kerana melihat Allah. Mengenalnya siapa? Ahli syurga. Mengenal Allah ketika mana ahli syurga berada di dalam syurga. Melihat Allah dalam syurga. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Itu makrifah ainiyah. Yang keempat, yang ketiga, al-burhaniyah. Al-kashfiyah dulu. Iaitu mengenal Allah dengan al-kashfiyah. Allah singkap mata hati seseorang sehingga dia mengenal Allah dengan mata hatinya. Inilah yang kita akan belajar ni. Yang seriat tadi ni. Muka surat 36. Kemudian yang terakhir, al-ma'rifah al-burhaniyah. Mengenal Allah secara bukti, secara perbahasan dalil. Yang kita belajar sekejap tadi. Dalil akal. Dan termasuklah dalil Quran. Itu al-burhaniyah. Okey, baik. Kembali balik kita pada muka surat 36 tu. Menurut Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Risalah Tauhid, beliau berkata, setiap daripada diri kamu ada syirik yang tersembunyi. Apa maksud? Jika rasa diri wujud ada tanpa bergantung kepada Allah. Kitab ni yang saya baca kat Masjid Al-Falah. Jumaat pertama dengan Jumaat ketiga. Jumaat minggu pertama, minggu ketiga. Dah nak kata dekat khatam pun tak dekat sangat. Mungkin dah tinggal 1/3 lagi perbahasan dia. Kalau ada masa bolehlah. Ya, Jumaat minggu pertama dengan Jumaat minggu ketiga. Tapi di sini dah dibahaskan. Saya ulang lagi sekali. Maka Imam As-Salat mengatakan, tauhid itu di hati. Dan lawan kepada tauhid adalah syirik. Okay, perkataan lawan kepada tauhid syirik. Syirik ada 2. Syirik jali, iaitu syirik yang nyata dan terang, iaitu menyembah kepada selain Allah, atau yang menggugurkan akidah seseorang. Ada satu lagi syirik yang khafi, yang tersembunyi. Yang ni. Apa makna syirik yang tersembunyi? Iaitu setiap daripada diri kamu ada syirik yang tersembunyi. Apa makna syirik yang tersembunyi? Maknanya dia ni adalah seorang yang masih belum benar-benar mengesahkan Allah kerana masih ada syirik. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita sekarang sedang membahaskan tentang mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah, maknanya dia mensyirikkan Allah. Okey. Jadi keadaan manusia ni, saya bawa contoh lain. Kalau kita berada dalam keadaan taat, maka kita tidak berada dalam maksiat. Tapi kalau ada orang tu berada dalam maksiat, berarti dia tidak berada dalam taat. Dia akan berada dalam satu situasi. Taat. Okey ya? Ta'ah. Bahasa Arab, ta'ah. Bahasa Melayu, taat. Sebenarnya salah. Pada sebutannya lah. Ta'ah. Huruf ta'. Dia tak boleh cakap macam ni. Saya ni Ustaz, kadang-kadang saya taat pun tak, maksiat pun tak. Habis hidup malah macam mana? Macam mana? Saya ni tak duduk waktu malam pun tak, waktu siang pun tak. Sudah orang ni. Macam mana dia? Contoh kalau kita tanya kan, kadang-kadang dia duduk kat Mekah.
Mekah kan kadang-kadang malam, kita di sini dah pagi, contoh. Kita kata, kita ni dah siang ni tempat kita ni. Kat Mekah macam mana? Kat Mekah siang pun tak, malam pun tak. Dia ni dah pergi ke alam barzah ke apa ni? Mana boleh? Hidup ni dalam keadaan satu situasi ataupun situasi yang kedua. Saya ni berdiri pun tak, duduk pun tak. Habis baring pun tak. Sudah. Mesti ada dalam satu. Jadi, sekiranya kita tidak bertauhid, kemungkinan kita bersyirik kepada Allah. Waliyazubillah. Tapi ada orang ni, dia sudah merasakan bahawa dia sedang bertauhid kepada Allah. Tapi tanpa sedar. Ada syirik tersembunyi pada diri dia. Yang dia sedar. Itu yang namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Tapi ada orang ni syirik dia terang-terang. Mana syirik dia terang-terang? Dia pergi ke satu tempat, dia sembah tempat tu. Tak kira lah tempat tu disembah batu ke, disembah pokok ke. Itu dah terang-terang. Maka dia bukan lagi bertauhid, dia adalah manusia yang mensyirikkan Allah. Tapi macam kita ni, kita bertauhidkan Allah. Kita kata Allah itu Esa. Dialah satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan melainkan dia. Faham tak? Okey, kita faham. Tapi mungkin tanpa sedar, ada sesuatu tersembunyi jauh di dalam hati kita, syirik tersembunyi. Kerana syirik itu kan di hati. Bimbang-bimbang ada terselit di hati tu. Perasan tak? Contohnya takut berlebih-lebihan kepada selain Allah. Buat ibadah nak tunjuk kat orang. Tu dalam hati tu ada tak? Kalau tidak tak selfie lah pula tunjuk kat orang. Sebab dalam hati tu rasa nak tunjuk kat orang. Itu dah syirik. Syirik tersembunyi. Riak. Ada satu hadis baginda Nabi SAW. Nabi berkata, innama akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya aku takut sangat berlaku kepada kamu, bimbang sangat berlaku pada kamu syirik kecil. Dia kadang-kadang disebut syirik tersembunyi. Kadang-kadang disebut syirik kecil. Maka sahabat Nabi mengatakan, wa ma syirkal asghar, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil, wahai Rasulullah? Nabi kata, ar-riya. Riya. Buat ibadah nak tunjuk kat orang. Itu dah dikira syirik kecil. Yang tersembunyi. Kan ibadah ni kan hanya untuk Allah. Dan dia berhak disembah. Dan di sini saat kita sembah, berhak hanya kerana dia kita menyembah dia. Bukan kerana selain dia. Tapi masa ada orang, perlahan aja rukuk lah. Rukuk perlahan, sujud perlahan. Masa tak ada orang, macam mana? Kalau solat depan orang, cantik aja kain tu. Cantik lah, pakailah. Kalau solat kat rumah, baju pun tak pakai. Ni orang lelaki lah kan. Bukan orang perempuan. Tapi ada juga orang perempuan tak nak pakai baju. Masa solat, dia pakai kain solat dia tu saja. Ada dulu saya pernah dapat soalan. Ustaz, kalau saya tak pakai apa-apa, saya pakai kain tu saja. Kain solat tu saja. Kain sembahyang saja. Saya solat sah tak? Dalam hati saya, malasnya akak ni. Pakai baju sendiri pun malas. Tapi saya tak cakap macam tu lah kan. Saya dalam hati saya. Jahat juga kadang-kadang hati kita kan. Ada ke munasabah? Dia tanya soalan gitu. Tapi dia tak cakap lah. Dia mesej je lah. Apa hukum solat saya kalau saya pakai kain sembahyang saja, tak pakai baju? Saya kata ada orang atas muka dunia ni kan, subhanallah. Kita pun malas juga. Betul kan? Ke rasa rajin sangat kita ni? Taklah juga. Tapi ada orang ni, malas tak tahulah tahap mana. Contohnya lah, dia nak mandi pun malas. Nak bersihkan badan dia, nak biar baunya okey lah sikit. Ni bau tak tahulah apa benda bau. Dia nak mandi pun malas ada orang ni. Saya pun tak terfikir lah. Macam mana nak berjaya ada orang-orang macam ni? Mandi pun malas. Satu lagi, nak pakai baju kat badan sendiri pun malas. Nak solat. Bukan itu pun. Pakailah baju t-shirt pun kurang-kurangnya. Tapi hukumnya macam mana? Kalau kain tu tebal, tak nampak kulit asal, sah lah. Tapi kalau kain solat tu, kain sembahyang tu, nipis sangat, sekarang kena ingat tau. Kadang-kadang dia terlalu nipis, sehingga warna kulit yang dalam tu boleh nampak dengan jelas. Tapi ialah biasanya taklah jelas sangat. Tapi kalau boleh nampak dengan jelas, maka tak sah. Takat tu dulu, nanti tajuk lain pula.
Nak bagi tahunya, tak tahu dah. Boleh ya? Bimbang-bimbang yang tadi nak bagi tahu. Riak. Tersembunyi dalam hati, terselit dalam hati tanpa sedar. Saya bukan apa ustaz, saya bukan nak tunjuk kat orang, saja nak berkongsi. Bahasa apa tu? Nak berkongsi. Duduk depan Kaabah, alhamdulillah baru selesai solat duha. Kat masjid dia park. Lepas tu dia tulis apa? Pandai dia post kat Facebook dia, nak simpan kat sini. Supaya tak hilang. Cakap je lah nak tunjuk kat aku. Contoh, cakap je lah nak tunjuk kat orang. Tulis awal-awal. Nak simpan kat sini ni, sambil-sambil nak tunjuk. Jangan macam tu. Sebab dia tersembunyi, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kita tak sedar. Jadi bahasa kita tu sendiri mengelirukan kita. Nak simpan kat mana? Simpan kat mana? Simpanlah. Kan ada sekarang ni, dia panggil apa ya? Cloud. Cloud ni kita saja yang tahu kan. Kalau kita nak tengok, kita boleh ambil balik kan. Kalau nak simpan kat betul-betul, tak nak tunjuk kat orang, simpan kat situ lah. Tahu tak cloud ni? Tahu ya, baguslah, hebatlah perempuan ni. Maknanya, tapi kalau tanya orang kampung, cloud tak apa ustaz? Kuih apa? Awan. Awan nak hujan ke? Awan mendung. Saya pun baru tahu juga pun. Sebab gini, saya duduk tulis. Saya pun save. Dia window apa sekarang ni? Window 11 ke apa? Tapi saya mungkin dah tertinggal dah kot. Saya save. Cari-cari tak ada. Lepas tu buat lagi. Save. Tak ada. Rupa-rupanya pergi save kat situ. Sebab dia banyaklah dia punya folder tu kan. Saya silap. Ya Allah, sudahlah. Kita dah lah buat yang lama. Save pun nak tengok tak ada. Kemudian tekan save lagi sekali, baca satu-satu. Ni apa pula ni, cloud ni? Rupa-rupanya dia pergi ke situ. Baru dia ada dah dengar sikit. Dah pergi ke situ, nak cari kat situ tak jumpa. Sebab cloud ni kan banyak sangat. Saya tak tahu. Rupanya dia ada cara dia. Akhir sekali tak save dah kat situ. Adalah nak ceritanya bahawa kalau betul-betul nak simpan kat situ lah. Kenapa pergi tunjuk kat orang depan-depan? Takat itulah sedikit peringatan. Bimbang-bimbang saya, tuan-tuan dan puan-puan, rasanya bertauhid tapi tersembunyi sedikit syirik. Yang tak menyempurnakan diri kita sebagai hamba kepada Allah, terutama dalam beribadah kepada Allah. Sebab tu bila mana bicara tentang tauhid, bicara sama tentang ibadah. Dia berhak disembah. Kenapa? Bimbang-bimbang berlaku syirik pada pengabdian kita kepada Allah. Sedangkan mendakwa diri bertauhid kepada Allah. Okey, kita baca lagi di situ. Apa maksud salah satunya syirik yang tersembunyi? Selain daripada riak yang kita cerita tadi, contoh. Di sini. Jika kita rasa diri kita wujud, ada, tanpa bergantung kepada Allah. Ya. Ada orang ni dia rasa dia ada dengan diri dia sendiri. Dia tak sedar diri sebenarnya. Akhir sekali dia cakap apa? Ikut saya, diri saya nak buat apa pun. Kan? Saya punya pasal lah. Mana apa dia tu? Seolah-olah diri dia tak ada kaitan dengan Tuhan. Kita cakap solat lah. Apa makna solat? Menghubungkan diri dengan Allah. Maka kita nasihat ada orang ni, ataupun orang nasihat kat kita sendiri, ya, solat lah. Ya, kita kan kena berinteraksi dengan Allah. Solat tu kan adalah hubungan kita dengan Allah sebagai seorang hamba. Ikut saya tak nak solat. Saya punya pasal lah. Ada juga orang cakap macam tu. Kerana apa? Kerana dia seolah-olah dia merasakan diri dia tak ada kaitan dengan Allah, tak perlu bergantung dengan Allah, tak perlu ibadah pada Allah. Orang ni tanpa sedar dia sedang syirik kepada Allah. Kalau dia tak sembah Allah, dia sembah apa? Saya pun tak ada sembah apa-apa. Cuma tak sembah Allah saja. Tak. Sebenarnya dalam masa dia tak sembah Allah, dia ada sembah benda lain. Apa yang dia sembah? Mungkin dia sembah syaitan. Mungkin dia sembah nafsu dia. Atau apa-apa pun. Itu yang saya kata tadi. Mana ada orang tak berada dalam mana-mana situasi. Saya tak solat. Saya tak solat ni, sebenarnya saya tak taat pada Allah dan juga tak taat pada syaitan. Ya ke? Tak. Mana kalau dia dah tak taat pada Allah sehingga dia tak solat, berarti dia taat pada syaitan. Kerana syaitan yang menyuruh dia tak solat. Saya tak taat pada siapa-siapa. Habis ikut siapa yang sampai tak solat? Syaitan pun tak ikut, Allah pun tak ikut. Ikut siapa? Mungkin ikut nafsu.
Anak saya pun tak ikut nafsu juga. Dia ni pelik ni, dia ni. Sampai dia tak solat, dia kata dia tak ikut siapa-siapa. Maknanya ada benda yang dia ikut, ada benda yang dia patuh. Itulah yang menyebabkan dia menjadi syirikkan diri dia kepada Allah. Ini insyaAllah ya. Baik, tidak akan terzahir dalam diri kamu, tauhid kamu kepada Allah. Jadi, tauhid tu di dalam hati tau. Sesuatu yang ada di hati, dia tak sentiasa selama-lamanya di hati. Dia akan terzahir. Sebab tu ada orang ni, kadang-kadang dia cakap lembut. Siapa masalah sebenarnya dia cakap lembut? Apa persoalan sebenarnya? Hati dia hati yang lembut. Ya? Kenapa dia maafkan? Dia cakap, tak apalah, I maafkan you lah. Kenapa? Kerana jiwa dia jiwa pemaaf. Tapi ada orang ni kalau dia cakap kasar kat orang, dia cakap laser kan. Mulut dia laser. Maknanya memang jiwa dia jiwa laser. Dia cakap keras dengan orang. Memang jiwa dia jiwa keras. I ni macam ni aja mulut I memang, you jangan terasa tau. You jangan terasa dengan I tau. I memang cakap kasar, cakap macam ni. Tapi hati I lembut. Baik sangat I ni, hati I. Ya ke? Jumpa-jumpa. Lama tak jumpa. Ingat dah mati dah. Mati tu okey lagi tau. Ya ke okey? Tapi ada orang kita dengar terkejut kita. Aku ingat kau dah mampus. La haula wala quwwata illa billah. Dia mentang-mentang kawan-kawan dia kan. Walaupun kawan kita, siapa lagi yang kalau tak kita hormat kawan? Itu kawan kita. Kalau kita tak hormat dia, siapa lagi yang nak hormat? Tapi mentang-mentang kawan, bantai aja lah. Kalau kita sendiri pun bantai kawan kita, nak harap kat siapa yang jaga kawan kita? Lepas tu kita ni kalau berkawan, memang berkawan betul-betul. Kita jaga maruah dia, jaga kemuliaan dia. Bahkan kalau ada orang hina dia, kita kena pertahankan. Ada kadang-kadang orang hina kawan kita depan kita. Kawan kita tak ada, dia duk cakap macam-macam. Kemudian yang dia cakap tu betul, contohnya. Kalau betul pun kita kena pertahankan kawan kita. Sebab apa? Sebab walaupun contoh kawan kita ni buruk betul lah perangai dia, dia cakap tu pun betul. Apa hak dia menghina kawan kita? Contoh, kawan kita ni kalau pinjam barang, lambat hantar. Daripada dulu sampai sekarang pun perangai macam tu kan. Daripada kita kenal dulu, kemudian dia dah kahwin, dah ada anak dah pun, perangai macam tu. Ada jumpa kawan macam tu? Ada tak jumpa kawan gitu? Engkau ni ya Allah, daripada kita sekolah dulu, sekolah rendah, kau pinjam pen aku. Lepas kau kahwin baru kau hantar. Ya ke? Kau pinjam duit. Baru hantar. Tak apa, jenis perangai. Dia bukan tak bagus, dia bukan nak curi. Dia memang perangai dia. Sebab tu ada satu kata-kata kan, kalau kita pinjam barang orang dan kita guna barang tu dah lebih 3 hari pun tak hantar juga, berarti barang tu kita perlu. Pergi beli je lah. Boleh faham? Kau pergi hantar lepas 3 hari, 3 hari pula pergi ambil pula, 3 hari pula. Maknanya barang tu memang kita perlu, pergi beli. Jangan pinjam lagi. Yang peliknya ada satu lagi, pinjam bawang. Bawang tu dia pinjam. Mana boleh pinjam bawang, nak buat apa pinjam, nak hantar balik bawang tu. Agak-agak lah. Ni perangai dia. Jadi ada seorang datang jumpa kita. Maka dia burukkan kawan kita depan kita. Walaupun kita tahu itu perangai dia betul, kita kena pertahankan. Okey dah. Walaupun memang perangai kawan kita buruk, dia tak ada hak nak menghina kawan kita. Cuma kita ambil jalan, pergi nasihatlah kawan tadi. Tapi jangan pula, memang dia kita pula tambah pula dah. Ada orang datang burukkan kawan kita. Kita memang perangai dia macam tu. Saya pun tahu. Saya tambah sikit perangai dia yang lain-lain. Kita pula turut serta menghina kawan kita. Ini kawan yang tak setia. Okey ya? Tajuk apa dah kita ni? Tajuknya, saya nak bagi tahu apa? Sesuatu yang ada di hati, dia tidak akan selamanya di hati, dia akan terzahir. Mana kalau manusia tu lembut jiwa dia, pemaaf hati dia, maka kata-kata dia lembut dan pemaaf. Tapi keras-keras. Begitu juga bertauhid. Kalau jiwa-jiwa yang bertauhid, dia akan zahir tauhid itu pada kehidupan dia. Kalau jiwa-jiwa yang syirik, dia akan terzahir. Jadi di sini tidak akan terzahir dalam diri kamu tauhid kamu kepada Allah dalam diri dan juga dalam kehidupan, melainkan setelah kamu keluar daripada dirimu sendiri.
Apa makna keluar daripada diri sendiri? Kita tak akan nampak betul-betul kita bertauhid selagi mana kita tidak keluar daripada diri kita. Apa maknanya? Iaitu dengan merasai wujud diri kamu, diri kita ni adalah daripada Allah. Jangan merasai diri kita wujud dengan diri kita sendiri sehingga kita tidak bergantung lagi dengan Allah. Contoh, ada orang ni dia rasa kaya, ada orang ni dia kaya. Okey, tak ada masalah. Dia merasakan dia sendiri yang mencari kekayaan itu. Dengan kepandaiannya, dengan kesungguhannya, dengan segala-galanya. Tidak ada pun merasa bahawa kekayaan itu diberi, dikurnia oleh Allah. Yang ni yang jadi sombong ni. Kalau dia merasakan kekayaan yang dia ada, ilmu yang dia ada, kekuatan yang dia ada, apa lagi? Apa-apa pun yang dia miliki, termasuk adanya diri dia ini, berkait dengan Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ketika itulah baru terzahirnya tauhid dalam diri dia. Boleh? Saya nak ulang lagi sekali ya. Tapi kitab ni, gini. Kalau habis kitab ni, habis yang ni, tak tahu bila nak habis ni. Kita baca kitab yang ni. Di sinilah. Di sana dah nak tak apalah. Kita sana-sanalah, sini-sana. Okay. Nanti saya hurai lagi secara panjang lebar. Tapi di sini pun dah banyak dah. Jadi, kadang-kadang hidup ni, kita tak terasa. Kerana tak zahir pada diri kita. Okey ya? Ada rasa apa sekarang ni? Ada rasa tak diri sebagai hamba? Ke duk rasa tuan? Ada rasa tak diri tu lemah? Ke duk rasa kuat? Ada rasa tak diri tu miskin, fakir? Atau duk rasa kaya? Maka tak terzahir apa yang perasaan-perasaan itu, termasuk tak terzahir tauhid pada diri kita, tak terasa benar-benar bertauhid kepada Allah. Ya inilah. Melainkan kamu keluar daripada dirimu sendiri. Bebaskan diri kita daripada diri kita. Itu susah nak cakap tu. Jangan pernah rasa kaya, walaupun kaya betul, pada harta ni yang nampak ni banyak duit. Jangan pernah rasa berilmu, macam ada orang ustaz-ustaz, mungkin tok-tok guru, mungkin profesor-profesor, mungkin doktor-doktor. Jangan pernah rasa bijak. Tapi kalau selama mana dia rasa bijak, ini masalah dia. Dan bijak tu pula dia rasa dia yang bijak, bukan Allah yang bagi bijak. Ini lagi masalah lagi. Sebab segala-gala ini dari Allah. Kalau dah dari Allah, mesti kembali kepada Allah. Mana boleh benda dari Allah akhir kali kembali pada diri kita. Yang bagi bijak Allah, yang bagi kaya Allah, yang bagi ilmu Allah, akhir sekali dia tak rasa. Dia rasa dia yang bijak. Ini masalah orang ni. Orang ni lah yang tak akan terzahirnya tauhid. Okey tak? Tak tahu kadang-kadang kita hidup ni kan, kadang-kadang kita hidup ni dalam dunia fantasi ke apa. Samalah. Tak tahu apa kita rasa sebenarnya yang kita rasa. Kadang-kadang rasa apa? Rasa tak diri hamba? Tak tahulah. Kadang-kadang rasa. Kadang-kadang rasa biasa aja. Ada orang ni sentiasa rasa diri dia hamba. Dia duduk kat mana pun, duduk kat pasar, dia rasa diri dia hamba. Dia duduk kat masjid, lagi-lagilah. Dia baca telefon pun, dia rasa diri dia hamba. Sebab tu dia tak baca benda-benda yang mengaruk-ngaruk. Dia tak fitnah orang dalam telefon dia. Kerana dia rasa diri dia hamba. Baca Quran, lagilah rasa hamba. Tapi masalah ni rasa ke tak? Rasa aku cerdik, aku pandai, aku hebat, aku cantik, aku mulia, aku hebat, aku, semua aku. Orang lain tak ada, aku je. Aku ahli syurga, orang lain semua ahli neraka. Ada orang macam tu. Aku saja yang mulia, orang lain semua hina. Aku saja yang kuat, orang lain semua lemah. Aku saja yang cerdik, orang lain semua bodoh. Itulah dunia yang ada kat luar sana. Bimbang-bimbang benda tu ada kat kita. Akhir sekali kita tanpa kita sedar, itulah syirik yang tersembunyi. Merasa keakuan diri. Tak rasa apa-apa lagi ada masalah. Ya, tahu. Ya.
Yang tu yang kita kata ada waktu. Kan awal-awal saya sebut, perasan tak awal-awal tadi saya sebut? Tauhid ni, dia bukan ikut waktu. Tadi saya sebut tadi. Sembahyang ada waktu. Puasa ada waktu. Tidur ada waktu. Makan ada waktu. Tauhid tak boleh ada waktu. Masa sembahyang bertauhid, masa makan bertauhid, masa tidur pun bertauhid. Ya. Yang ni yang kita belajar ni supaya kita faham bahawa mesti sentiasa hadir di hati kita keesaan Allah, mengesakan Allah. Ini sebenarnya yang kita duduk mengaji ni tak betul-betul masuk mengaji. Dia perbahasan kita yang betul-betul bermula muka surat 63. Itu barulah mula bahas mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah. 3 serentak. Dia tak boleh satu-satu. Dalam masa mengenal itulah kena bertauhid. Dalam masa bertauhid itulah mengenal. Dalam masa mengenal itu bertauhid, dan masa mengenal dan bertauhid itu mensucikan Allah. Ada 3 tadi tu. Kita baru bahas 2. Ada soalan lain macam Puan sebut tadi kan? Yalah memang samalah kita. Yang ni menjadi masalah kitanya. Masa sembahyang rasalah. Masa baca Quran rasa. Masa makan siakat 3 rasa lah. Mana rasa tauhid? Itu. Jadi kalau ada orang yang sebelum makan tu bismillah, paling-paling kurang. Lepas makan alhamdulillah. Mungkin masa duduk tengah-tengah makan tu sedapnya siakat 3 rasa ni. Alhamdulillah lagi. Kenapa? Kerana rasa tu kat mana? Bukan kat ikan yang 3 rasa tu. Rasa tu kat lidah. Lidah tu siapa bagi? Allah bagi. Sebab ada orang ada lidah dah tak ada rasa dah. Kita masih ada rasa lagi. Alhamdulillah. Sebab tu kalau puan-puan nak jadi wali dengan cara jalan paling cepat. Kata ulama, nak jadi wali dengan jalan paling cepat. Minum, contoh minum. Contoh. Setiap kali minum, bismillahirrahmanirrahim, minum. Lepas tu, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Lepas minum, alhamdulillah. Maknanya apa? Setiap minum tu, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Maknanya setiap suapan tu, bismillahirrahmanirrahim, suap. Kunyah, telan. Lepas telan tu, alhamdulillah. Ambil lagi satu, bismillah dulu. Masuk dalam mulut, kunyah telan. Alhamdulillah. Kalau 10 suap, 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Orang ni, tak lama jadi wali tu. Betul, kata ulama. Cuma ada satu lagi, ulama mengatakan, kalau tak silap saya, almarhum Syekh Muhammad Mutawali Sya'rawi, rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Mesir. Ya, dia dah meninggal. Saya sempat dulu masa di Mesir, dia belum meninggal. Tapi kita hadiri majlis-majlis umum dah. Tak apa, nak ceritanya dia kata, kalau orang tanya kita, macam manalah kita ni nak jaga diri daripada maksiat. Maka beliau mengatakan salah satunya, kalau kita minum macam tadi, ya, kalau air kita minum, kalau kita tahu satu gelas ni dapatlah 5 kali minum kan. Minum, letak pula, semas-semas sekejap, minum lagi, letak pula kan. Setiap kali minum, bismillah. Lepas minum tu, alhamdulillah. Selama mana, kata beliau, air itu berada dalam badan kita. Kita tak keluar dia melalui apa-apa kan. Allah akan jaga kita, tak akan buat maksiat kita dalam tempoh itu. Kalau itu amalan dia. Minum satu teguk, bismillah. Lepas tu, alhamdulillah. Minum satu teguk lagi, bismillah. Kemudian, alhamdulillah. Selama mana air itu berada dalam badan kita, Allah akan jaga kita daripada melakukan maksiat pada Allah. Yang ni yang kata jangan jadi wali. Jadi wali itu jadi kekasih Allah, yang disayangi oleh Allah. Jangan cakap jadi wali boleh terbang. Jadi wali ya Ustaz, boleh terbang ya. Syekh saya selalu cakap, kalau nak terbang jadi burung. Nak terbang, jadi burung. Minta doa pada Allah. Ya, solat hajat tiap-tiap malam, ya Allah, aku rasa nak terbang, ya Allah, tukarkanlah aku jadi burung. Baru mudah. Ya, nak berjalan atas air, jadi itik. Jadi itik lagi okey ya. Duduk atas air, relax aja dia. Kita tengok relax aja dia. Ni jadi wali nak duduk atas air. Buat apa? Duduk kat masjid lah. Duduk atas sejadah. Duduk atas air. Kemudian dia kata nak menyelam dalam air tak timbul-timbul. Jadi ikan. Baru cepat kena goreng sikit. Sebab pemikiran kita dulu macam tu kan. Bukan kita saja, semua orang lah.
Kalau nak jadi wali, mesti nak itu, nak pelik-pelik, nak benda pelik-pelik. Kenapa kita nak benda tu? Sebab sebenarnya kita nak jadi wali sebab nak jadi kekasih Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang dijaga oleh Allah. Orang yang sentiasa dibantu, ditolong oleh Allah. Sebab itulah wali-wali Allah ni, dia boleh solat banyak rakaat, dia boleh baca Quran banyak, dia boleh ibadah banyak, dia boleh sentiasa bangun malam. Kenapa? Kerana dia dah jadi kekasih Allah, Allah bantulah dia. Tolong dia. Permudahkan dia. Kita ni yang tak mudah nak buat satu benda ibadah ni sebab dosa kita banyak. Kita dirantai dan dibelenggu oleh dosa. Salah satu dosa kita ialah syirik. Syirik itu dosa yang tak diampunkan oleh Allah. Ya, kan ayat Quran tu. Cuma syirik yang ini, yang paling bahaya juga, syirik ni bahaya dari sudut mana? Dia tidak menggugurkan akidah kita. Dia tidak menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Itu maksudnya. Kita ni kan hamba. Kerja kita duduk hari-hari tu, kerja-kerja hamba. Sembahyang sebab nak jadi hamba. Puasa sebab nak jadi hamba. Baca Quran sebab nak jadi hamba. Cuma risau-risaunya dalam masa nak jadi hamba Allah, ada lagi jadi hamba selain Allah. Ini yang tak sempurna. Apa hamba selain Allah? Di saat beribadah nak tunjuk kat orang. Tunjuk kat Allah dah lah. Dan tadi kan usolli fardhu maghrib lillahi ta'ala. Ni orang datang, orang lalu depan awak. Masa orang tak ada, masa orang ada, perlahan sikit. Nak tunjuk kat orang. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Kalau perempuan nak test, perempuan betul tak ikhlas dalam solat, cuba solat depan lembu. Ada dalam kitab. Solat depan lembu. Lembu. Solat depan dia. Kalau perempuan solat depan lembu dengan solat depan orang, ada beza tak? Kalau tak ada beza, sama, tu ikhlas. Tapi kalau solat depan lembu, buat tak tahu sebab lembu tu bukan tahu apa pun, aku solat laju. Tapi kalau solat depan orang dah lain macam, tu belum, tak ikhlas. Ya? Depan kambing pun tak apalah. Depan kucing ke kat rumah tu kan, letak kucing kat depan solat, tak apa tengok. Ke sebab ada kucing kita pun tunduk, baca perlahan-lahan, sebab kucing duduk tengah tengok. Ini lagi dahsyat lah. Kat kucing pun nak riak. Contoh, okeylah, selesailah situ insyaAllah ya. Panjang ni sebenarnya, kita baca rengkah-rengkah aja ni. Ni dah jadi panjang, tapi tak apalah. Cuma nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya bahawa supaya kita merasai dan terzahirnya, ketauhidan kita kepada Allah. Okey, ada lagi tu, bawah tu. Setiap kali kamu ikhlas melakukan sesuatu hanya kerana Allah, akan tersingkap untukmu bahawasanya yang wujud secara hakiki, secara sebenar-benar wujud dan maha berkuasa secara mutlak di sebalik alam ini adalah Dia, iaitu Allah. Bukan kamu yang melakukan segalanya menurut kamu, tetapi semuanya mengikut kehendak Allah. Baik. Ni tajuk dia apa? Sebab tu surah yang mencerita tentang tauhid itu namanya surah Ikhlas. Apa makna surah Ikhlas? Iaitu surah untuk membebaskan diri kita, hati kita. Surah tu, dia nak gambarkan apa makna tauhid. Tauhid ialah di saat kita ikhlas. Ikhlas dari segi apa maknanya? Kita bersihkan segala apa yang ada dalam diri kita. Hati ni hanyalah Allah sahaja. Itu ikhlas. Kalau bahasa mudah nak cakap macam mana ya? Ikhlas ni suci dan bersih hati kita selain Allah. Maknanya dalam hati tu tak ada siapa. Tak ada isteri, tak ada anak-anak, tak ada harta, tak ada rasa apa-apa, kecuali Allah saja ada. Itulah ikhlas. Kalau cinta, hanya ada cinta Allah sahaja. Cuma orang tanya, Rasul macam mana? Yang ni mestilah. Kan dalam diri ni ada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Satu Allah, satu Rasul. Tapi sama. Allah dan Rasul ni jangan salah faham ya. Kadang-kadang bimbang juga ni. Sama dari segi apa? Beriman pada Allah, pada Rasul, berimanlah pada Allah. Kafir pada Rasul, kafir pada Allah.
Taat pada Rasul, taatlah pada Allah. Engkar Rasul, engkarlah Allah. Contoh ayat Quran. May yuti'ir Rasul, faqad ata Allah. May yuti'ir Rasul. Sesiapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah. Sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sama maksudnya, dari segi sama. Jadi dalam hati itu mesti ada dua. Satu Allah, satu Rasul. Beriman pada Allah dan beriman kepada Rasul. Selain itu jangan ada. Tetapi di saat solat, hanya Allah, ikhlas kita kepada Allah. Tapi kerana ajaran Rasul. Jadi apa makna ikhlas? Saya ulang lagi sekali. Apabila kita melakukan sesuatu hanya kerana dia, kerana Allah, pada masa itulah akan tersingkap. Tersingkap ni apa lagi ya? Nampak. Terzahir. Dah tersingkap dah. Macam kita pun ni. Kalau kita tutup, tak nampak. Kita pun singkap sikit lansir tu. Nampak lah. Maka di saat kita ikhlas, akan tersingkap untuk kita bahawa yang wujud, yang sebenar-benar ada, adalah Allah. Habis kita ni ada tak? Kita ni ada, tapi bukan sebenar-benar ada. Kita ni hanya diadakan oleh Allah. Dia lain yang betul-betul ada dengan diadakan. Boleh faham kan? Yang ada betul-betul ada, yang sebenar-benar ada, Allah. Yang bersifat dengan sifat ada. Kita ni bukan sebenar-benar ada. Kita ni adalah diadakan oleh Allah. Apa beza? Yang ada akan selama-lamanya ada. Yang diadakan akan suatu ketika akan ditiadakan. Itu beza dia. Jangan rasa sama tu. Allah ada, saya pun ada. Sombong dia. Habis Allah melihat, saya pun melihat. Allah berkuasa, saya pun ada kuasa. Ini yang nak jadi Tuhan. Akhir sekali Allah Tuhan, saya pun Tuhan. Itu bahaya tu. Sebab tu kita akan belajar. Sebab tu ibadah ni, dia ikhlas ni kan, sebenarnya saya sendiri dan kita mungkin tak cukup faham konsep ikhlas. Kalau kita faham dan kita beramal betul-betul dengan ikhlas ni pun, memang kita akan pergi lebih jauh daripada apa yang sepatutnya kita ada. Dengan ibadah kita, dengan apa yang ada di dunia kita, dengan akhirat kita. Sebab ikhlas ni satu konsep, dia berada di bawah niat kan. Niat ikhlas. Dia berkait dengan niat. Dia berkait dengan benar. Ikhlas yang benar. Sebab ikhlas ni Allah nak jadikan kita betul-betul hamba yang betul-betul hamba yang sempurna. Dan kita ni, di saat kita boleh menjadi hamba yang sempurna, memang Allah boleh angkat kita setinggi-tingginya. Siapa hamba Allah yang paling sempurna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Allah angkat dia jadi kekasih Allah. Dibawa ke setinggi-tinggi tempat Sidratul Muntaha. Dia tak pernah sampai oleh sesiapa pun. Termasuk malaikat-malaikat yang berada di langit itu tak sampai ke situ. Kenapa? Kerana dalam jiwa Nabi adalah benar-benar sempurna ikhlasnya kepada Allah. Sebab tu kita duduk hegeh-hegeh ni kan. Sebab kita bercampur baur antara ikhlas dengan riak. Antara kepentingan kepada Allah dengan kepentingan kepada diri sendiri. Allah ni dia nak kepada kita ikhlas tu sampai tahap mana? Bukan untuk selain dia dan bukan untuk kita sendiri pun tidak. Sebab tu solat tu untuk siapa? Bukan untuk kita, untuk Allah. Tapi Allah ni pula yang maha pemurah ni, yang maha penyayang ni, di saat kita solat kerana dia, walaupun 2 rakaat, walaupun 3 rakaat, walaupun 4 rakaat, berapa boleh bayang tak? Kerja 4 rakaat, berapa minit? 10 minit. Ya. Ya ke 10 minit? 10 minit tu baca surah Baqarah kan? Yalah, bukan baca semua lah. Satu muka. Kan selalu baca inna a'tayna. Tak apalah, kita kata 10 minit. Kerja 10 minit. Allah bagi syurga yang luas 7 petala langit, 7 petala bumi. Boleh bayang tak? Baik, contoh saya kata. Saya ialah memang ustaz 10 minit, tapi saya dah sembahyang 40 tahun. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata kalau kita ni sempat umur 60,
tolak waktu tidur, tolak waktu kerja, tolak waktu makan, tolak. Sejujurnya, hanya 5 tahun sahaja daripada 60 tahun kita betul-betul beribadah. 55 tahun itu, waktu makan, waktu tidur, waktu bekerja, yang betul-betul ibadah, yang namanya ibadah khusus. Solat, puasa, haji, baca Quran, berzikir, campur-campur, daripada 60 tu, boleh jadi antara 5 hingga 10 tahun sahaja. 50 tahun tu tak ada. Itu aja. Tapi itu pun Allah bayar kita dengan syurga selama-lama. Kalau Allah bagi, okeylah, bagi 100 tahun dah dalam syurga. 200 tahun, 1000 tahun lah. Duduk 1000 tahun. Itu pun tak terbayar lagi dengan apa yang kita sekadar buat. 100,000 tahun apa. Tapi ni tak ada tempoh dah. Selama-lama. Apa maksudnya tu? Maksudnya ikhlas. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya soalan kan. Ada seorang kiai tu dia jawab. Ada orang tanya soalan. Di mana rahsia dalam hidup kita ni yang Allah layakkan kita untuk masuk syurga selama-lama? Di mana? Di niat kerana Allah. Ikhlaslah. Niat kerana Allah. Itu mahal. Bukan rukuk dan sujud kita. Bukan bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita pun terhegeh-hegeh lagi kan. Kejap tak betul makhraj, kejap tak betul sifat, kejap tak betul dengung, kejap berdengung-dengung. Kalau Allah nak ukur dengan yang tu, memang tak layak kita masuk syurga. Macam sembahyang juga, kejap khusyuk, kejap tak khusyuk, kejap tak khusyuk-khusyuk. Ya. Hidup kita, kejap sabar, kejap tak sabar, kejap tak sabar-sabar. Apa kita ni sebenarnya ni? Kejap baik. Kejap, adalah kurang-kurang baik sikit. Kadang-kadang memang betul-betul tak baik kita ni. Tapi kalau Allah nilai kita dalam bab ni, memang tak layak kita. Sebab tu Allah tekankan sangat. Ibadah apa pun, niat. Ibadah apa pun, niat. Nombor 1, rukun nombor 1. Kenapa? Di situlah nilai segala-galanya. Sebab tu Allah bagi kita selama-lama. Inilah. Dan apa yang tersirat di sebalik ikhlas? Tersirat tauhid. Tauhid. Okey ya? Sebab tu surah tauhid tu surah ikhlas. Apa makna ikhlas? Buang segala-galanya dalam hati kita, hanyalah Allah. Bila? Setiap waktu, setiap saat, setiap ketika. Nak makan kerana Allah, nak tidur kerana Allah, nak berjalan kerana Allah. Ada rasa nak mengumpat? Mengumpatlah kerana Allah. Pelik juga bunyi dia. Kan tidak, jangan. Kalau nak buat kerana Allah. Tapi kalau nak buat kerana Allah, yang Allah suruh. Ya Allah larang, tinggal kerana Allah, bukan buat kerana Allah. Yang nak buat kerana Allah, kerana yang Allah suruh. Yang nak tinggalkan kerana Allah yang Allah larang. Maka mengumpat suruh buat ke suruh tinggal? Suruh tinggal. Tinggal tu kerana apa? Kerana penat. Saya sebenarnya saya nak mengumpat hari ni tapi penat. Tak apalah dulu. Besok je lah. Bukan tinggal kerana Allah. Anda kena tahu juga. Orang tu dia tak mencuri sebab apa? Tak jadilah mencuri hari ni. Sebab apa? Sebab kerana takut pada Allah. Tu dapat pahala. Tak jadilah mencuri hari ni sebab apa? Sebab ada polis. Kalau tak ada polis, confirm dia mencuri. Ini tidak hidup kerana Allah. Inilah yang kadang-kadang yang dikatakan syirik yang tersembunyi. Berbelah bahagi dengan Allah. Okeylah. Dah lama dah kat sini. Kau berapa dah kita ya? Jangan ada lagi masa. Allah. Baik, setiap kali kamu bawah tu perenggan muka surat 37 perenggan kedua. Setiap kali kamu mentauhidkan Allah, maka akan terzahir bagimu segala syirik tersebut. Yang tadi yang untuk dijauhi. Maka dengan demikian akan bertambahlah tauhid dan keimanan pada setiap masa dan waktu. Bertambah di sini dengan makna lain ialah akan bertambahlah sempurna dalam kurungan. Tauhid dan keimanan
pada setiap waktu, setiap masa. Ada tajuk. Tauhid dan iman ni bertambah tak? Bertambah. Bertambah apa tu maknanya? Bertambah sempurna, bertambah sempurna, bertambah sempurna. Kerana ada juga pandangan ulama, mana boleh berkurang? Tauhid dan iman, mana boleh kurang? Kalau kurang, dah tak jadi tauhid lah, dia jadi syirik lah. Tapi ada tajuk tersebut dibahaskan dan majoriti antara juga ijma' ulama mengatakan memang dia ada masa berkurang. Bila nak tahu dia berkurang? Masa berkurangnya amal ibadah kita. Itu tanda ketika tu iman dan tauhid kita kurang. Berkurang. Tapi kalau di saat bertambahnya ibadah kita, semalam baca satu muka, hari ni baca 2 muka surat Quran. Semalam baca 2, hari ni baca 3. Semalam duha 2 rakaat, hari ni 4. Semalam duha 4 rakaat, hari ni 6. Tapi semalam 8, hari ni 8 dah juga. Jangan tambah lagi. 8. Tambah yang lain lagi. Semalam solat duha saja. Hari ni lepas solat duha baca Quran. Semalam solat duha baca Quran. Kemudian hari ni zikir tambah lagi. Bukan satu masa lah. Tengok kan. Kalau saya buat macam tu, saya nak memasak macam mana Ustaz? Tahu-tahulah. Solat duha, pergi masak. Lepas solat zuhur baca Quran. Bahkan kemah rumah. Kemudian solat asar, berzikir. Itu maksud dia. Malam pula, lepas maghrib, lepas makan, solat. Sunat awabin. Tapi kalau duduk kat masjid, dengar kuliah sekejap. Dengar kuliah ni, tahu ada satu kitab Tanbih Ghafilin, Imam Samarkand. Pahala belajar ni, dikira setiap huruf. Bukan kira jam. 1 jam setengah, berapa pahala? Bukan. Dalam 1 jam setengah ni, berapa huruf kita belajar? Sebab tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak banyak pahala belajar ni, kena cari ustaz yang cakap banyak. Tak berhenti. Jangan cari ustaz yang mengajar, tuan-tuan, insya-Allah kita ni akan belajar tajuk tajuk apa kita hari ni ya? Tajuk sabar je lah. Banyak termenung. Kan ada kan? Tak adalah saja. Contoh. Jangan nanti ustaz ni cakap kat siapa pula? Tak. Saya tak cakap siapa-siapa, jangan terasa pula. Ya. Contohlah. Lepas tu duduk termenung sekejap. Kita rehatlah dulu ya. Rehat dulu. Lepas tu mula balik. Itu rugi masa. Lepas tu saya masa mengajar saya tak minum. Rugi masa. Jarang sangat saya minum. Kalau dahaga betul-betul saya minum. Kalau tak dahaga, saya tak minum. Sebab kalau saya dahaga, saya ambil ini, saya tuang apa semua sekali, saya minum pula. Kemudian tunggu pula air melalui. Merasai betapa segarnya air. Rugi masa. Rugi masa, tuan-tuan lah. Dah rugi pahala. Okay. Sebab tu saya mengajar laju. Pak nak suruh cakap cepat, dapat banyak pahala. Okay. Tak ada nak katanya hebatnya pengajian ni, ya, Allah bagi setiap huruf itu pahala. Ya, Al-Quran tu satu huruf 10. Ini setiap huruf tu mungkin satu pahala, satu kebajikan. Dalam kitab Tanbih Ghafilin, ya, pandangan ulama mengatakan sampai tahap itu. Allah kan wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Satu debu pun dikira. Ini satu huruf. Segala amal ibadah, wa may ya'mal, siapa yang beramal misqala zarrah, sekadar seberat debu, khairan, kebaikan itu, yarahu, dia akan dapat lihat pahala itu. Ini satu huruf ni dalam bab belajar pula bab tauhid, bab ikhlas. Setiap huruf itu bukan besar debu. Itu nilai dia yang Allah akan kira. Kita ni kan, kalau kita balik akhirat nanti, menyesal kita. Menyesal apa? Menyesal kita kata, ya Allah, kenapalah aku tak baca sikit lagi? Kenapalah aku dah berhenti? Ya Allah, banyaknya pahala ni kita tengok, ya Allah. Aku cakap subhanallah itu pun. Subhanallah.
tamla apa ni? Ada satu hadis Nabi, at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'an ma baina samawati wal ard. Nabi kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sekali mengucap alhamdulillah, penuh timbangan amalan. Timbangan kita penuh. Subhanallah walhamdulillah, gabung dua, amalan kita, pahala kita memenuhi antara langit dengan bumi. Jadi kalau kita kata semudah je, ringan aja subhanallah, 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 kita membacalah contoh 10 kali. Kita balik akhirat nanti, ya Allah, banyaknya pahala, kita pun menyesal. Kenapa dah aku baca 10 kali? Kenapa lah aku tak baca 20? Yang baca 20, kenapa lah aku tak baca 30? Yang baca 100, kenapa lah bukannya malah subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Kita tengok, ya Allah, banyaknya pahala. Kenapa lah? Dia menjadi menyesal gitu. Macam ni kan kita mengaji ni. Ni dah lama ni. Ngaji. Tapi kalau kita dah berhenti dah lama dah, sejam setengah cukup dah. Tapi akhirat nanti, ya Allah, banyaknya pahala. Kenapa lah aku tak sambung sikit, saya bagi 2 jam. Kita bangun malam, solat 2 rakaat. Oh, itu pahala dia panjang. Banyak pahala dia. Akhir sekali kita menyesal, kenapa lah aku tak tambah 2 rakaat aja lagi. 2 minit aja pun. Itulah kehebatan pahala yang Allah beri kepada kita kerana apa? Kemurahan Allah. Allah ni Tuhan yang maha kaya. Kita boleh bayang tak? Seorang-seorang kita dia bagi syurga 7 petala langit, 7 petala bumi. Tak terfikir kita kenapa? Ya Allah, murahnya Allah. Kaya dan murah. Kita seorang duduk 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu kadang-kadang selalu duduk tanya soalan tu. Kalau kita seorang duduk ni, satu USG ni kita seorang duduk. Agak-agak apa kita rasa? Sunyi. Seronok kita punya semua ni. Kita pergi kat mana? Kat Giant, kita beli, kita bayar. Kita bayar, kita yang ambil duit tu. Kita punya semua ni. Oh, seronok Rumah-rumah tak seronok. Tapi tak sunyi di syurga. Kalau kita kata, ya betul lah akak cakap tadi, sunyi lah usah kita duduk seorang. Tapi syurga Allah bagi pasangan. Puan-puan, Allah bagi suami yang perempuan tu lah. Saya rasa tak nak dah kat dia, Ustaz, nak tukar yang lain. Tu doa dah senyap-senyap dah. Kata Allah. Dia tak ada dah. Balik akhirat nanti dah tak ada apa dah. Kita dah berlapang dada, kita dah tenang. Lagipun suami tu pun masuk syurga. Maknanya dia di sisi Allah orang yang baik. Kita saja pandang dia tak baik. Dunia dulu. Contohlah, kita rasa, ya Allah, suami aku ni macam-macam. Sama juga kita, ya Allah, isteri aku ni macam-macam perangai ni. Tak tahulah, pening kepala aku. Tengok-tengok, you boleh masuk syurga je. Cuba tanya macam tu. Yalah, kan baik. Oh, kalau macam tu, saja yang pandang, tersilap pandang. Bila mana dah jumpa dalam syurga. Tapi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ulang lah. Walaupun banyak kali saya ulang. Duduk betul-betul dengan suami dan isteri ni. Cari masa yang sesuai. Berjanji betul-betul kita sama-sama masuk syurga. Kan? Saya dengan you ni dah lah kan. Kita ni dah berumur dah. Ya kalau terasa sikit-sikit, buanglah perasaan tu. Ni kita ni makin tua makin bergaduh. Makin tua makin bergaduh. Ni nak masuk syurga kan nak masuk neraka. Tak. Kita nak masuk syurga. Okey. Kita sekarang dah buat keputusan betul ya. Tekad betul-betul masuk syurga kita. Kita dua. I bantu you masuk syurga, you bantu I masuk syurga. Kalau I silap, I minta maaf awal-awal, you maafkanlah. Kalau you silap, I maafkan you awal-awal, I redha dengan you, awal-awal kita dua masuk syurga. Duduk elok-elok, duduk tenang. Masa tu kita rancang betul-betul. Dia silap, kita tegur dengan baik. Kita silap, kita minta maaf awal-awal. Dan kalau dia tegur, kita terima dengan baik. Janji kita dua masuk syurga. Kalau you meninggal dulu pun, jangan risau. I akan baca doa tiap-tiap malam, hadiah kat you. Supaya Allah jadikan syurga you syurga yang, atau orang panggil apa, kubur you jadi kubur di taman-taman caman syurga. Kan kalau kita duduk bincang tajuk ni, kita dua dengan suami isteri ni maksud dia, subhanallah, indah hidup ni. Ni makin berumur, makin bertengkar, makin berumur, makin terasa. Suami paling ke sana pun dia terasa dah. Suami lenguh. Dah berumur. Mula-mula ngadap lah. Ngadap, kemudian tengok-tengok, dah paling belakang dah. Terasa, dia lenguh.
Kita pun lenguh lagi pada dia. Sakit sana, sakit sini. Apa faham lah. Relax lah. Gitulah tuan-tuan. Duduk elok-elok janji kita dua pastikan kita dua masuk syurga. Bukan setakat kita dua tahu. Anak cucu kita, kita pastikan kita bersama-sama masuk syurga. Dah lah, kita bergaduh sikit-sikit sudahlah. Cukup lah, dah penat dah. Bukan penat makan. Bukan penat bekerja. Penat bergaduh. Sudah-sudahlah. Masalahnya, dah. Masalahnya dia tak faham jiwa saya, Ustaz. Yelah, kalau dia tak faham, maafkanlah dia. Kita cuba fahamkan dia. Duduk, okey, yang you masalah dengan I ni apa you tak faham? I tak faham, you ni selalu apa? Selalu masam aja. Ya tak apalah, biar dia masam. Dia mana ada manusia selalu tersenyum. Kalau selalu tersenyum, kita pun, lain macam dia ni. Seorang pun senyum, duduk dua pun senyum, makan pun senyum, minum pun senyum, tidur pun senyum. Pernah tengok orang tidur senyum, kita pun, sudah. Pelik lah. Jadi hidup ni ada waktu dia masam, ada waktu dia senyum, ada waktu dia gembira, ada waktu dia sedih. Kita turut dah bersedih dengan dia. You ni asyik sedih aja. Dah makan, tidur dah. Ada orang nak cerita kat saya ni. Tidur dah, makan dah. Apa lagi? Sedih aja apa. Cucu ada pun sedih. Cucu balik pun sedih. Hidup lah. Okey lah, biarlah dia sedih. Gembirakan dia di saat dia sedih. Kat masa dia gembira, keturut gembira dengan dia. Ya? Payah. Sebenarnya simple aja kan? Ke macam mana? Tahu, siapa tak tahulah. Kadang-kadang saya pun sendiri pun tak faham juga. Kadang-kadang kita fikir balik secara apa? Secara normal kan? Secara normal. Cuba duduk sekejap. Cuba tenang sekejap. Ingat Allah sekejap. Ambil wudu. Solat 2 rakaat. Tenang. Kalau tak tenang, baca zikir sikit. Tenang. Baca Quran sikit. Tenang. Kau fikir secara tenang. Itulah simple je hidup ni. Tapi di saat nak marah tu tak tahulah kenapa. Tahu. Bukan tak tahu. Itu hasutan syaitan. Jangan turut sangat syaitan. Kalau kita mati nanti, kita nak masuk syurga dengan syaitan ke nak masuk syurga dengan pasangan kita? Yang ikut sangat syaitan tu. Ni tajuk ceramah apa pula ni? Kita balik ke sini. Nak bagi tahunya itulah kehidupan kita dengan Allah sebenar-benarnya. Bila di saat kita dah jauh dengan Allah, inilah punca segala-galanya. Yang kita jadi tak tenang, jadi marah-marah, jadi tak tahu apa tujuan hidup pun tak tahu ke mana dah. Maka kerana apa? Kerana tauhid kita tak sempurna. Samalah saya pun. Kadang-kadang kita sendiri pun keliru, kadang-kadang kita sendiri pun rasa kecewa dengan diri kita. Contoh kita bercakap pasal tawakal kan. Kita hanya sedap cakap aja. Alah, serahlah pada Allah. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya, bertawakal aja pada Allah. Tapi masa kita kena, mana tawakal? Mana tawakal? Tapi tawakal bukan menafikan usaha. Tak. Salah faham. Ya, contoh pasangan kita ada masalah. Masalah dia tak itu dengan kita, kata okey ke apa? Okey, pertama sekali, kita usahalah. Dia sedih, kita usahakan, itu dia. Kemudian kita serah pada Allah. Masa tu hati kita tenang. Dia pun akan jadi tenang dengan kita. Kerana apa? Kerana kita bawa diri kita dan diri dia pada Allah. Tapi usaha kena usaha. Bukan kata, dah nak menangis-menangislah seorang-seorang dalam bilik tu. Jangan keluar. Dah lah dia cakap kasar. Lepas tu dia pun cakap pula, saya tawakal aja pada Allah. Itu bukan tawakal tu. Itu bukan tawakal. Tawakal ni di saat pasangan kita merajuk, kita pergi pujuk dia. Kita buat sesuatu termampu. Segala-galanya. Barulah kita kata, aku tawakal padamu, ya Allah. Aku dah buat itu dan ini, ya Allah. Itu baru Allah tolong. Ni awal-awal lagi dia letak batas, habis. Cukuplah kita dua, tak payah apalah. I pun dah fed up dengan you. Tunggu surat mahkamah ajalah. Itu je penyelesaian dia. Umur dah 60. Come on lah. Contoh. Sebenarnya apa tu? Sebenarnya konsep hidup dengan Allah tu kita tak cukup faham. Sekali cakap je sabar.
Sebenarnya kita tak sabar. Cakap aja tawakal, tapi kita tak tawakal. Sebab apa? Sebab tidak sempurna tauhid kita pada Allah. Kalau tauhid kita pada Allah, memang kita betul-betul bergantung dengan Allah. Tapi bukan menafikan usaha. Kalau kita sakit, pergi hospital, pergi. Makan ubat, makan. Doktor kata duduk hospital, duduk. Masa duduk hospital tu macam-macam dia bagi air garam lah apa. Minum. Minum air garam pula dah. Minum. Saya ada masalah kalau pergi hospital pun, tu masalah saya. Sebab tu saya tak nak pergi hospital. Pergi hospital pun ubat tak ada, tak boleh masuk ubat. Sebab saya allergic kepada semua ubat. Akhir sekali masa saya kena denggi, doktor tu datang, Pichagari tu besar dah lah, besar. Banyak pula ubat dalam tu. Saya kata, apa ni doktor ni? Saya tak boleh ni. Sikit pun tak boleh ubat ni. Banyak ubat ni. Ni bukan ubat ni. Ni steroid. Steroid. Untuk apa ni? Untuk supaya ada tenaga sikit. Sebab tenaga dah habis. Kau pensan apa semua. Itu yang boleh. Tapi, bukan steroid ni dah ada kan? Kata, tapi dah doktor itu ilmu dia. Kita pun tak nak mati lagi kan? Betul tu. Jadi dah, okey tak apalah ya Allah. Oleh kerana kau suruh usaha, datang hospital pun ini satu usaha. Terimalah apa yang nak dibuat ke atas kita dengan itu kepakaran dia yang kita kena hormat dia. Kita masuk je lah. Usaha lah. Itulah tawakal, itulah pergantungan. Barulah kita seterusnya pada Allah. Masa okey lagi ya? Lambat pula saya baca kat sini pula dah. Kenapa jadi lambat? Sebab inilah amali. Saya hurai pada tuan-tuan dan puan-puan ni, bukan sekadar teori. Teori mudah. Hurai, faham, selesai. Ini bukan teori ni, ini amali. Saya bawa puan-puan dalam kehidupan dengan tauhid ni. Yang saya lalui, yang tuan-tuan juga lalui, kita sama-sama lalui. Dan ujian kita kadang-kadang subhanallah. Dalam kita sedang lalui kehidupan ni dengan ujian. Sebenarnya Allah uji kita itu kerana apa? Kerana Allah nak bawa kita betul-betul kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Bawa seluruh hidup ini kepada dia. Tapi bukan mudah. Maka tolonglah kita belajar, usaha, kemudian doa balik pada Allah. Ya Allah tolonglah. Tolong aku ya Allah. Aku dah usaha belajar. Aku yakin kau dah bagi aku faham. Tapi berat juga aku ya Allah. Tolonglah aku. Engkau bawalah diriku dalam aku hidup bertauhid kepadamu ya Allah. Kerana harap kat kita pun tak mampu juga nak melalui perjalanan yang ni. Perjalanan yang jauh ni. So, saya sendiri pun kadang-kadang saya duk mengajar. Saya mengajar ni sebenarnya bukan mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengajar juga diri saya sendiri. Sebab tu saya cakap apa yang saya lalui. Ya kadang-kadang apa yang kita lalui ni kan. Daripada dulu lah, daripada kecil dulu sampai sekarang. Kadang-kadang saya rasa apa? Saya ni, saya cakap saya lah kan. Saya rasa dah tak mahu dah hidup atas muka dunia. Lalu, saya tak tahu. Tapi saya dah banyak kali dah, saya rasa saya nak mati dah. Saya rasa, ya Allah, aku tak mahu. 2 kali yang betul-betul saya rasa betul-betul saya nak. Saya rasa, ya Allah, aku tak mahu dah, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tak mahu dah aku pergi jauh daripada ini. Pakai banyak dosa adalah. Pakai banyak dosa. Pahala tak bertambah pun. Apa yang ada, itulah yang ada. Betul ya? Dan solat daripada dulu sampai sekarang, tak khusyuk-khusyuk juga. Tapi jangan tinggal. Mentang-mentang tak khusyuk. Kalau macam tu tak payah solat langsung lah. Lagi cepat masuk. Saya kata, ya Allah. Tapi dosa makin bertambah. Akhir sekali saya tolonglah ya Allah. Aku tak mahu dah. Tapi kadang-kadang kalau kita cakap begitu, kita tak ada hadap dengan Allah. Kenapa? Kerana kita pandai-pandai untuk diri kita sendiri. Sedangkan ikutlah Allah. Allah bagi hidup-hidup je lah. Tempuhlah hidup ni dengan Allah. Bukan dengan dirimu. Yang menjadi masalah kamu penat sebab kamu lalui dengan dirimu yang lemah. Saya pun kadang-kadang tahu saya nak cakap apa. Kadang-kadang kalau saya tengok orang ramai-ramai kan dalam kuliah ni macam ni pun okey ni. Boleh tak tolong doakan saya? Doa apa? Supaya Allah makbulkan saya nak mati. Kadang-kadang saya nak cakap macam tu. Hai ustaz ni dah jadi apa ni? Kan? Sebab kadang-kadang penat hidup ni. Penat. Hai ustaz pun penat juga. Ya, kita bukan orang juga kan. Kalau tuan-tuan nampak alien kat depan. Kadang-kadang dia tanya macam tu. Jadi, tapi hidup ni begitulah. Tapi, yang saya nak cakap satu poin. Kenapa Allah penatkan kita? Supaya Allah nak sedarkan diri kita bahawa memang kita lemah. Habis, bawa diri kita kepada Allah.
Dialah Tuhan yang maha kuat. Itu maksud dia. Kenapa kita pernah letih? Sebab kita cuba selesaikan masalah itu, kita sendiri yang rasa nak selesaikan. Sedangkan kita tak mampu. Maka gantung diri kita pada Allah. Habis macam mana? Ambil wudu, solat 2 rakaat, sujud selama mungkin. Merayu pada Allah kan nak menangis. Merintih. Ketika itu Allah bagi kekuatan. Allah yang bagi kekuatan. Jadi bila mana kita ni, kita duk fikir rancang, nak jumpa siapa ya? Nak buat apa ya? Itu makin letih. Itulah tauhid. Saya belajar tauhid. Tapi susahlah nak cakap. Ini teori. Teori tadi. Yang ni praktikal. Tak apa, kita berhenti situ dulu. Kita sambung lagi. Bulan depan lah. Sambung lagi bulan depan. Ingat lagi ke tak? Harap-harap Allah bagi kita ingat lah, insyaAllah. Ingat apa yang kita belajar dan beramal. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala